Metan Gedung ni rumah murah ya. Walaupun dulu 40 kan, lah ni mungkin naik 60, tak 80 pun tak apa. Tapi kata zaman lah dengan zaman dulu, lah kalau tak ubah aircon panas nak mampu. Loh. Dulu masjid besar-besar ni tak ada apa. Nah, lah ni tengok. Kipas gajah. Tak cukup tu ada lagi aircon kalau kau nak ubah. Tak mai juga. Tak mai juga. Maksudnya dunia tu apa kau nak cerita? Ustaz Yusuf meninggal dah. Meninggal dah. Seminggu je orang sebut. Tak ada lah main mengajak kat masjid Metan Gedung. Seminggu tu 2 bulan tak mengajak dah. Itulah dunia. Lebih lagi macam kapal terbang MH370 tu. Orang nak sebut tak? Sebut pun meluat. Dia buat begitu. Sedangkan tak jumpa-jumpa lagi. Sebab apa? Itulah dunia. Sepatutnya kena sebut lah. Sebab 370 ni duduk tak mana. Bangkai pun tak ada. Mayat tak jumpa. Betul tak? Tapi kalau tengok TV, tu lagi. Itulah dunia. Setakat itulah dunia. Kalau kita ambil hadis, kalau hadis yang ke-19 dia macam terulang dengan hadis yang disebut yang disebut lepas-lepas mengenai khatamun nubuwah adalah ni daging yang tumbuh di belakang belah kiri bau Rasulullah dan sejajar dengan jantung. Ini pun kita cerita. Kita ambil hadis yang ke-21. Hadis yang ke-21. Sebab yang lain tu bulan-bulan tak pendek-pendek, lebih kurang sama aja. Cuma periwayatnya lain-lain. Hadis yang ke-21 bisanad muttasil an masyayikhina jazakumullah anna khairal jaza ila sayyidina al-imam Tirmidzi rahimahullahu taala anhu wa nafa'ana bi ulumihi wa ulum masyayikhi fid dunya wal akhirah. Hadis daripada Buraidah, Sayyidina Buraidah bin Husayb. Katanya ja'a Salman. Pernah satu ketika Salman Al-Farisi. Dulu kalau Farsi ni Iran sebut kata Farsi, Iran. Salman Al-Farisi ni tuan-tuan, dia banyak pengalaman dari sudut masuk agama lain. Semua agama dia masuk. Last sekali, oleh kerana dia sentiasa berharap untuk jumpa Nabi akhir zaman, akhirnya Allah kurnia dia Islam. Sebelum-sebelum tu agama ahli kitab dia masuk. Bila duk tanya dia membelami agama ahli kitab ni, padri-padri ke, biara ke, ataupun kita kata pendeta ke, atau padri-padri Kristian ke, aku ni rasa tak ada nak jumpa Nabi akhir zaman tu. Jadi aku dah tua, hampir gereja tu. Sebab padri di sana muda lagi daripada aku. Dia pergi pula tengok sana. Tentulah dia pergi pula tengok. Akhirnya Nabi yang kita kata padri yang terakhir ni kata, aku pun tak dan juga nak jumpa yang kata Nabi tu. Tapi aku nak abang kat hang lah. Di antara tanda Nabi tu, dia tak makan sedekah ataupun zakat, tapi diterima hadiah. Yang kedua, di antara tanda Nabi itu, di belakang dia ni ada isi yang timbul, itu adalah penanda penutup Nabi. Dia duduk tanah tu sehinggalah datang zaman Rasulullah SAW. Zaman Rasulullah SAW ni Salman Al-Farisi, yang dia di antara sahabat yang berjasa dalam peperangan Korek Parik ataupun Khandaq tahun yang ke-5 Hijrah. Kalau kita pergi Madinah, orang akan sebutlah di antara yang kita akan ziarah ialah Masjid 7. Masjid 7 tu tempat peperangan Ahzab. Bukan ada masjid tak. Dia macam pus macam kubu para sahabat dulu. Dulu orang Arab tak terkenal dengan Korek Parik. Siapa yang datangkan jalangan ni adalah Sayyidina Salman tahun yang ke-5 Hijrah. Jadi Sayyidina Salman kata, kalau kita nak tahan kemarahan mereka, kita korek parik di sebelah utara Madinah. Sebab puak-puak tu dia mai sebelah orang tak ada, penduduk tak ada. Memang pun perangan dulu dia pun cari tempat orang tak ada. Kapiak-kapiak mereka pun tak macam Yahudi lah, dia hantam orang awam. Peperangan Badar umpamanya, kalau kita pergi Madinah 400 km nak pergi pula.
Macam sini pergi KL tu. Sebab itu kalau orang pergi umrah, orang tak bawa pergi tempat perangan Badar, jauh. Kalau setakat 20 kilo, 20 lebih macam perangan Uhud, orang bawa. Sebab apa? Mereka cari tempat lapang betul. Tak ganggu orang lain. Gentleman. Lawan musuh dengan musuh. Jadi kata Sayyidina Salman, kita buatlah parik ya Rasulullah. Maka para sahabat pun diarah oleh Nabi, termasuk Nabi sendiri. Ni kata pemimpin, kelingan dia korek parik. Ni sampai ikat perut ni. Penuh perut Nabi dengan debu. Ikat lagi dengan perut sebab apa? Lapang. Buh batu pula. Para sahabat kata, lapak Rasulullah. Hampa lapak kah? Para sahabat kata, tengok perut kami ikat dengan batu. Sebab apa? Supaya kurang sikit lapang. Tak melipat. Nabi kata, hampa satu lah. Hampa tengok aku. Dua Rasulullah pun. Lagi lapang. Dia kata, Dan, kita dengan Nabi ni macam mana lah kita no? Nabi lapang sampai ikat batu. Kita bukan kederah sampai batu duduk dalam. Batu karang. Batu karang. Ada buat senyap pula, dah buat senyum tak senyum pula dah. Batu karang. Betul tak? Nabi bengkok kaki pun sembahyang. Kita bengkok kaki tak main dah masjid. Bagus punya. Dalam pengajian kita yang lepas pun kita sentuh kok. Ikut kat Nabi, ikut sayang Nabi. Nabi sembahyang di atas tunggangan. Kita kata apa biji, tukang apa kaliah, tak pernah sembahyang sunat sekali pun. Ni cuti seminggu ni. Nak jalan pula Johor pun ada, Kelantan pun ada, Terengganu pun ada, KL sama Telah lah. Tak duduk dalam kita kata dalam kereta. Dalam kereta. Aku tak sembahyang gitu Ada ayat sembahyang sebab kita mengaji, kita kena faham. Lepas mandi ambil sembahyang, lepas mandi ambil sembahyang. Tak keduh kelang kabut lah. Aku dah sembahyang, aku tak ngentuk lagi. Tak kebet ihram ah. Tak kebet lah. Kemudian tak sah lah duk pegang qiyam duduk tu, pegang steering ah. Lepas steering tu tak lagi, masuk tak ada sampai Kuala Lumpur. Kan? Baca, doa iftitah sambil tengok depan. Biasa. Tak ada masalah Dengan pejam mata sudah. Duk buat khusyuk pejam mata mampu tak sampai 3 batu. Naik lembu raya tak sampai 3 batu. Baca. Nak baca wadduha kawasyam ka ikut hang lah, tak baca pun tak apa. Tapi tang Fatihah kena baca dah. Kalau tak baca ambil terus sembahyang. Buat benda rukun, macam ngaji je. Macam ngaji. Tapi saya ni tak cengeng tuan. Kalau ustaz mentalik makruf kena dah tuan-tuan ni. Sebab rukun mengaji yang pertama tok guru. Ustaz lah, saya lah. Tok guru tak? Ustaz, saya. Yang kedua anak murid. Yang ketiga buku. Mampu Yang ketiga kitab. Kalau hak lain pakai kena dah. Tapi saya tak apa lah. Mai pi lah. Assalamualaikum wallahu alam. Janji mai sudah. Tak lagi kena lah. Canai kacak peti ikut lah. Yang pertama untuk guru. Yang kedua tak murid. Yang ketiga kitab. Yang keempat baru suasana mengaji. Kita pun nak kata suasana mengaji boleh lah. No. Sungai Tani ni. Masjid Padang Temusu. Kan. Adalah suasana mengaji. Bakar arang. Betul tak? Bakar arang. Tapi yang pelik, orang pergi kata kat masjid-masjid ni, tak pergi kata kat tempat karaoke tu. Kan? Tak betul. Ustaz cakap macam tu tak betul ya? Tang mana tak betul? Tu baru betul. Gentleman. Hadis tang mana? Betul ke? Lah ni kita tengok Arab Saudi sampai nak runtuh makam Nabi. Nak buang jasad Nabi ni tak dibakar dan lokasi tak diketahui. Tapi Arab ulama-ulama ni duk paku pung. Akhirnya dia berkata itu berita palsu lah, digembang bor. Palsu pun saya dah habaq lama dah. Dah muncul tesis PhD betapa penting makam Nabi ni diruntuh. Sebab apa? Orang pergi umrah, haji nak datang makam, semua nak buat syirik. Dia faham ke tu? Kita faham Rasulullah sebut malam yazurni. Siapa kalau disebut kita kata manzarani dalam hadis Nabi, manzarani wajabat lahu syafaati. Siapa yang ziarah aku, wajib dia dapat syafaat aku. Betul tak? Madinah tu kalau Nabi tak ada orang tu, orang tak pi Betul? Madinah pi haji kan 40 hari. Pi haji. Sebab itu pi haji ni kau dapat kapal terbang awal lega. Dapat kapal terbang lah sekali payah dah awak. Habis haji orang bukan nak balik. Kita baru nak pergi Madinah.
Sayang kat Nabi pun tak terang benar pun. Tapi nak balik tu banyak. Apa nak balik dah? Mula. Dia teringat habis ni Taman Sejati, Guak Kubu dia habis. Sebab apa? Dia rasa lara. Sebab apa? Dah 40 hari dah. Duk bersusah untuk buat haji tu. Untuk buat haji tu. Allahu Akbar. Jadi, koreklah parik 4 kilo panjang. Hai, 4 kilo boleh tahan kau. Kalau kita kata kau ni hei, pasal malam kau. Lebih lagi apa? Pinang tunggai je tak. 4 kilo. Ni. Dalam ada riwayat mengatakan 4 kilo, betul. Lebar ada yang mengatakan bukan, dalam 4 meter, panjang 4 kilo, dalam 4 meter, lebar ada yang mengatakan 4 meter ataupun 8. Kalau 4 meter tambah 8, kuda mana nak langkah? Langkah-langkah tak lepas lagi, jatuh tu pakai tombak main atas kepala. Sebab itu dia duduk keliling sebulan tu lah. Keliling sebulan tu. Di tempat yang nama apa ni? Inilah Ahzab. Yang disebut dengan peperangan Ahzab, peperangan Khandaq, Parik. Ni kita sebulan lagi bunyi pula. Wa hazamal ahzaba wahdah. Takbir raya pula dah. Macam saya sebut dalam pengajian yang lepas kan. Takbir raya. Tak tahu macam mana pengorbanan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Ayah nak sembelih saya, tajamkan pisau supaya tak sakit. Ayah, kata Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim, kalau ayah nak sembelih saya, jauhkan sikit darah, jauhkan sikit jubah ayah tu. Nanti darah mercik, mak tahu kata ayah bunuh saya. Ayah, bila saya mati, ayah jangan bawa mana-mana budak kecil masuk dalam rumah. Nanti mak teringat kat saya. Ayah, kalau ayah nak sembelih saya, ayah jangan tengok muka saya. Jangan biar saya tengok muka ayah. Sekali lagi ayah tak sampai hati nak sembelih, saya pun menangis. Sebab itu kita sembelih lembu. Lembu menghadap ke tu. Kita duduk belakang lembu. Ada lembu tengok kita tengok lembu. Nasib hang lah lembu duduk menyembang ke tu. Kalau lembu dia jawab, haram tunggu tu. Hampa nak makan kedarah aku duduk menyembang kat aku macam tu pula. Tu semua tu supaya kita imbau. Lembu 2 tahun lebih boleh khidmat, boleh korban. Kita 60 tahun dah. Kita 60 tahun hukum Quran pun tak pernah hala. Hukum hadis pun tak pernah hala. Ngaji pun tak pernah hala. Qala ja'a Salman ila Rasulullah SAW. Telah datang Salman Al-Farisi, Sayyidina Salman Al-Farisi ila Rasulullah SAW hina qadimal Madinah, apabila dia sampai di Madinah. Yang satu dulu yang nama Yasrib, tapi Nabi tak bagi ubah nama Madinah ni kepada Yasrib. Yasrib ni nama Yahudi yang dia datang ke Madinah dulu sebelum datang Rasulullah. Dia nak tunggu Nabi akhir zaman. Tapi ternyata Yahudi ni bila Nabi sampai, dia haram tak ikut pun. Yasrib ni tak ikut. Akhirnya Nabi tukar nama Madinah. Dan Nabi berdoa supaya semua penyakit-penyakit diubah ke Juhfah. Wa hawwil hummaha ila Mayyah. Sebab dulu bila sampai Madinah ni para sahabat sakit, Nabi pun takutlah. Sebab apa? Nanti kalau orang lain duk mai sakit, orang lari daripada Madinah. Maka Nabi berdoa supaya apa? Penyakit-penyakit yang ada lempak ke Juhfah. Sebab Juhfah ketika itu penduduknya adalah Yahudi. Dan sampai hari kiamat penyakit tak akan masuk Madinah. Betul hari ni kalau orang bawa kita pergi umrah, depa duk sebut penyakit unta kan. Suruh beli apa semua emas ni. Tak apa, kita beli tak kisah. Pergi Madinah, kita tak suruh pakai enggak. Tak lagi orang punya marah. Hang tak takut mati ke? Kita kata kat dia, hang percaya kat Yahudi ke nak percaya kat Rasul hang? Sebab Rasulullah kata penyakit tak akan masuk Madinah sampai hari kiamat. Hang nak percaya sebab dia? Tu kira duk Madinah dah tu. Duk Madinah tu. Sian unta-unta semua dibunuh. Kalau kata nak pergi ladang unta pakai tak ada. Sebab apa? Duk percaya kat Yahudi tu. Duk percaya kat Yahudi tu. Penyakit tak akan masuk ke Madinah. Ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni sampai nak berjalan tak boleh .
hak nu penyakit, hak ni penyakit. Kan. Hak nu penyakit, hak ni penyakit. Dalam duk jaga-jaga, kena penyakit kok. Kan kena penyakit kok. Qalam haina qadimal Madinah, bila dia sampai Madinah, dia nak test Nabi ni bimaidatin alaihi rutab. Dia bawa sebekah sepinggan daripada rutab, daripada kurma basah. Itulah rutab tu hak Yusuf Tayyub lah. Yusuf Tayyub. Dah makan banyak kurma seorang tak ada. Yusuf Tayyub. Kadang-kadang dia bertanya kok, sebab apa Yusuf Tayyub ni kurma dia dihinggap oleh semut? Tu aku tak tahu. Aku tak tahu. Tapi kalau kurma betul, dia takkan dihinggap oleh semut. Kurma ni, kurma Nabi. Ni mahal lah. Duk beli sini sekilo 180. Tapi orang teman jadi tak apa, kaya-kaya, noh. Haji Subri duit berlambak. Tambah pula Haji Subri 500. Lagi ya. Kalau setakat 150, 180 tak ada masalah lah. Kita kan dapat Haji Subri 500. Tanpa 500 dia tahu. Tapi tak apa Haji, sebab Haji Subri banyak di sini. Jadi bila sebut, oh Haji Subri ni. Tak apa, mamai tengok duduk kat masjid kan. Kalau duduk kat karaoke, katok kepala. Serban, terlerak habis ya. Okey, itu. Yang pertama kurma Nabi. Ada kurma ambar panjang. Ini kurma mak Nabi Isa, itulah kurma Sayyidatina Maryam, panjang. Ada kurma kuning sikit. Dia jadi macam keras-keras sikit, tapi taklah keras macam lubanok. Kurma tu kurma ditulis tu sukari. Mahal kok. Ada kurma lubanok. Ni keras lagi. Tapi harap minum dengan air susu. Minum air susu, makan dengan dia ataupun kendap. Ni orang perempuan cukup suka. Sebab apa? Sebab dia awet muda. Awet muda. Dengar kata awet muda, apa kat beli berapa? Sebenarnya kalau orang lelaki pun awet muda, tahu tak Haji? Sugi. Sugi tu melambatkan tua. Ni dah tua dah baru nak sugi, kira tampak. Tapi tunjuk kira tu. Weh, muda lagi kira tu. Muda apa? 44, 45 dah. Kan? Ni umur 40 baru nak bersugi. Tak sah lah. Dah tua tu tua jugalah. Lambatkan uban. Di antaranya lambatkan uban. Berkahwin. Anak ramai. Allah suka. Nabi pun suka. Manusia pun suka. Kalau gigi ni macam popok negro tengok bersih, kita pun suka. Ni tengok-tengok. Tu dia. Cik gigi hang boleh buat baja pokok 5 depan majik hang tu. Kan? Jadi dia bawa sebekah daripada kurma. Dia nak uji Rasulullah ni. Dia nak tengok kalau dia sebut sedekah Rasulullah ambil tak? Ataupun dia sebut hadiah Rasulullah ambil tak? Fa wada'aha baina yaday Rasulullah. Maka dia bawa tu, dia letak di depan Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW, "Ma hadha ya Salman?" Apa ni Salman? Nabi tanya. Dalam bab makanan Nabi memang warak. Sayyidina Abu Bakar, dia balik, dia minum susu yang hamba dia orang lain bagi kat dia, kat hamba tu. Dia pergi minum, hamba tu bila habaq kat Sayyidina Abu Bakar kata, susu ni orang bagi kat dia dan dia buah. Dia buah. Dia muntah balik. Sebab hamba ni tuan-tuan, dia pergi mana pun dia kena minta izin kat tuan. Dia tak boleh mandai-mandai tau. Tak pergi duduk saja, relax pergi paksun. Tak boleh. Dan dalam tu orang kesian kat dia, orang bagi susu kat dia. Balik-balik saya nak bakar makan. Dan ni. Sebab apa? Sebab kalau benda hak tak elok masuk, bermasalah. Tuan-tuan kira lain lah. Kalau tuan-tuan ada anak tahfiz Quran, kita test dia hafal Quran, sebelum tu pergi makan Maggi sudah. Sat lagi dia manyau lah. Ataupun kita esok pada mengajak, sebelum main mengajak, try makan Maggi dengan Haji. Try tengok. Mai sini Allah manyau. Ustaz macam tu lah. Try lah tengok. Try lah tengok. Bukanlah tak pergi makan tak. Tapi kadang-kadang makanan tu kita sendiri terasa. Kita sendiri terasa. Nabi tengok cucu dia ambil kurma yang jatuh kat jalan. Yang jatuh kat jalan. Sebab takut-takut lagi kurma tu kurma sedekah ataupun zakat. Nabi bubuh, "Cik, kita tak boleh makan kurma ni. Luah balik. Ni makanan." Sebab
Rasulullah pernah pesan kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya Sa'ad, atib mat'amak, takun mustajabat dakwah." Sa'ad oi, jaga makanan hang, nanti doa hang akan dimakbul. Doa kamu akan dimakbul. Allah, baguslah tutup guru tu. Tutup guru ni makanan dia pun tajrid. Tajrid ni tahu, kita ni makan kasap. Tak kerja pakai tak dapat pi makan kat Chennai, kat Zubaidah, tak bayang mamak mekon mampu. Tak tahu Ustaz Khairun pi. Tak Khairun pi jumpa saya. Khairun bukan apa? Dah peti. Hang tak surat bayar. Aku bayar ke ni. Tu panggil tajrid. Tu Ustaz Khairun. Macam mana kalau untuk guru Khairun? Sambil-sambil orang balik daripada Zubaidah. Tok guru. Apa? Saja lalu kot Zubaidah ni. Ni ada 3 biji roti. Sangkut kat pemegang buka. Buka gitu lah. Tu panggil makam tajrid. Kita ni kalau tak cari duit, tak pergi beli 3 biji tu, tobat tak sampai rumah kita. Kalau kita ada heran apa kalau orang tua-tua dulu relax, angkat tikar, ada duit. Tapi dia takwa sungguh lah. Dan dia bukan berharap. Bila tak berharap ni Allah bagi ya. Jangan duk rasa apa. Sebab orang ini ditolong oleh Allah. Orang alim. Makan dia tak kisah. Makan ikut macam kita kata kalau sebut Datuk Kendali. Makan dia senang Apa dia? Nasi panas goreng dengan kengkering. Kalau orang tanya sebab apa Tok Guru makan nasi dengan kengkering senang. Ngaji pun senang. Masa pun tak habis. Ni nak buat pajri. Nak buat acat. Gulai lagi. Tu 3, 4. Cuma tak ada cabai ulam. Cabai ulam tak ada. Kan? Qalam. Maka bila dia letak depan Rasulullah tanya, "Mahadha ya Salman?" Apa ni Salman? Faqala sadaqatun alaika. Sedekah untuk kamu ya Rasulullah, wa ala ashabika, dan sahabat kamu. Qala irfa'ha. Angkat. Nabi kata tak ya, angkat. Di sini kata ulama, Nabi memang tak boleh makan, tapi sahabat boleh makan. Nak miskin-miskin banyak. Sebab apa Rasulullah suruh angkat? Sebab Rasulullah tahu. Ni kata hebat Rasulullah dengan ilmu Rasulullah. Dia akan buat mai pula. Kalau dia tak buat mai, mungkin Nabi suruh para sahabat makan. Ni kata Nabi tu yang kita kata, kalau Nabi tak hukum tu, kira betul lah. Hari ini Allah bagi kepada ulama-ulama yang bertakwa pandangan daripada Allah. Tang mana? Ittaqu firasata mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah firasat orang yang beriman, kerana bila dia lihat dengan pandangan Allah. Ulama-ulama pewaris Nabi, tutuk alim, tutuk guru. Depa ni kalau bahasa kita panggil mulut mesin. Inna min ibadillah in aqsama 'ala Allah la abarrah. Ada di kalangan hamba Allah, kalau dia cakap menjadi. Begitu kita tutuk guru ni kalau mai kita bawa anak-anak, tok guru, doa ke anak saya semua. Kita bawa kan, bagi dia pegang kepala, doa sikit. Sebab apa? Moga-moga dimakbul oleh Allah. Kalau dia bercakap mesti hikmah. Orang suka ke tak suka ke, kita dengar cakap mesti hikmah. Macam saya lah, saya nak abang terang. Tok guru saya yang sampai lah, saya memang respect daripada dulu sampai lah. Tua dah pun turun ni azik. Kalau dia cakap mesti saya baca. Di antara perkataan yang kalau dia cakap baru ni, kita ni macam sepinggan nasi. Kita dengar apa dia macam sepinggan nasi. Dalam nasi ada nasi. Dalam pinggan tu ada nasi. Yang kedua ada ikan kadang-kadang. Yang ketiga ada ayam. Simbolik kita kena kerjasama. Kalau kita nak makan nasi, padi sebelah tanam. Nak ajak Haji Supri tanam, lintah pun takut. Nak suruh dia tanam padi, tahu kata tanam padi ni aku tak percaya tau. Tanam padi nak janggung. Okey. Padi memang ditanam oleh petani. Ayam penternaklah tanam ataupun belah ayam, bukan kita. Ikan bagi nelayan. Bila ketiga-tiga ni kerjasama elok, dapatlah nasihat kita makan tu. Inilah dunia yang disuruh oleh Allah kita berbaik. Itu kita sebut bila kita berdepan dengan orang, kalaupun dia kapiak, benci kapiak dia. Orang jangan kita benci, walaupun dia Cina ataupun Hindu. Sebab apa?
dengan kita bercakap satu hari nanti mungkin dia masuk Islam. Tu dalam bab parti faham no. Hang tu duduk keli, kenduri hampi. Sakit hampi tengok. Hang tetap bersama dengan dia, hang cakap benda betul. Suatu hari nanti mungkin dia masuk parti Islam. Macam tu lah. Dia. Alah, kita dulu pun piang wakiang juga. Lah ni ngaji sikit. Dia. Contoh. Nabi Abu Jahal demam, dia pergi ziarah. Dia pergi ziarah. Saya dengar tok guru saya sebut dan saya ulang di Perlis baru ni. Saya ulang di Perlis. Abu Jahal demam, sakit. Kalau dihitung dalam sirah Nabawiyah, Nabi pergi ziarah 70 kali. Abu Jahal tu. Kalau di Patang Gedung termasuk kita kata Taman Jati ni ada Abu Jahal seorang, perangai macam Abu Jahal, demam, Haji Subri tak pergi dah. Saya nampak tengok muka pun tahu. Siap-siap berdoa betul lah. Bagi mati terus wah. No? Abu Jahal. Sikit-sikit dia kata kat ustaz, tak boleh. Hebat lagi ustaz tu pergi. Saya pengalaman banyak dah belah kampung tu. Pak menakan ke apa ke. Kadang-kadang dia gempak. Panggil usuk mai. Lah ni almarhum lah. Kita pun lepas-lepas mengajak pergi. Ada apa pakcik? Dia tengok kita mai, dandan dia akan lebih. Aku angin banyak, tolak besar sebelah. Saya kata dah tolak besar sebelah abang apa saya? Hospital dah pergi belah. Weh, hang jangan cakap aku tu. Hang cakap aku tu pula. Aku takut tu, cucuk tu. Cakap pandai, cucuk pun takut. Kita pergi. Sebab apa? Dia akan rasa malu Allah. Tu Imam Kulim. Lah ni kira dia nak letak jawatan dah. Dia sakit. Muda. Awal dia naik jadi tu imam, memang anak Korea dia tak suka kat dia. Walaupun dia baca sedap, tapi oleh kerana dia muda. Dia ni orang tua-tua kalau tak tawaduk pun payah agak. Dia baca Fatihah pun tak kerti. Kan? Yang tu imam ni mengaji pondok lanai. Baca sedap. Pagi-pagi Jumaat tu kalau dia baca Allah, kita pun tak sedap. Tapi awal dia naik jadi tu imam Masjid Bandara yang Kulim tu, Ustaz Derih tu, orang pekat marah dia. Dia bincang dengan dia. Hak marah tu, hang cari ketua dia, hang pi banyak kali rumah dia. Suatu hari, kan Kulim ni kan, dia jenis marhaban, berzanji, bahaban, berzanji. Dia pun panggil kumpulan marhaban hak Kulim lah, dia kelingan tu imam semua. Pukul 11, berzanji dengan marhaban. Saya duk bincang dengan dia. Jangan pi pukul 11, pi pukul 10. Orang lain pi pukul 11, tu imam kena pi pukul 10. Tahu macam tak? Pipi tengok-tengok tu imam mai seorang ni. Tu imam mai dah ke? Sepatutnya pukul 11. Alah, anak mai awal lah. Pukul 10 nak menyembang dengan sama. Kalau mai pukul 11 duk marhaban tu, tak ada nak menyembang. Dia tak tahu nak pergi mana. Duk menyembang dengan tu imam. Lepas tu, ustaz, betul tak? Orang kata apa kat saya, dia bertahan dulu. Sebab itu, Nabi ajak kisah ziarah ni. Orang tak suka pi. Yahudi demam pi. Bawa gula sikit. Bawa gula. Bawa kita barangan ke pi. Sebab apa? Itu adalah apa yang ditunjuk oleh Nabi. Aku tahu kata hang berak di halaman rumah aku. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat hang tak mai. Tu aku mai jenguk hang sebab apa hang tak pergi berak lagi lah halaman rumah aku. Dah aku tahu kata hang demam tu, ke bawa sikit buah tangan. Kita yang kata hari pertama atau hari kedua mai sepak pungkok dah. Nampak? Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dia datang untuk menyempurnakan akhlak. Faqala. Jadi Rasulullah kata irfa'ha fa innaha la na'kulu sadaqata farafa'ha. Kami tak makan sedekah. Faja'a min al-ghad. Esok dia mai pula Salman ni. Hak kemarin dia uji bab sedekah. Dia nak uji pula bab hadiah. Kalau Nabi terima, memang ni Nabi. Fa wada'ahu baina yaday Rasulullah SAW. Maka dia letak di hadapan Rasulullah SAW. Faqala ma hadha ya Salman? Nabi tanya, apa ni Salman? Faqala hadiyatul lak. Kemarin dia kata sedekah, hari ini dia kata hadiah Rasulullah. Hadiah Nabi terima sebab hadiah ni adalah mulia. Hadiah ni adalah mulia. Faqala Rasulullah SAW li ashabihi. Lalu Rasulullah kata kepada sahabat-sahabatnya, "Ubsutu, hampak. Hidang. No? Hidang. Summa nadara ila khatamil ladhi ala dhahri Rasulullah SAW fa amana bihi." Kemudian
kata Sayyidina Salman, aku tengok ni di belakang Nabi SAW ni ada penanda Nabi macam puak-puak Kristian duk abang kat aku tu. Maka Sayyidina Salman pun beriman dengan Rasulullah. Bila beriman ni faham tuan-tuan, maka dia jadi sahabat. Sahabat ni orang yang hidup zaman Nabi, berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam keadaan beriman. Pak ni kena ada. Kalau hidup zaman Nabi, Abu Jahal hidup zaman Nabi. Tengok Nabi, Abu Jahal tengok Nabi. Tapi hak nombor 3 tak ada. Tak beriman. Ketika itu Salman dia jadi budak khadam kepada Yahudi. Waktu dia masuk Islam. Fashtarahu Rasulullah SAW. Rasulullah beli daripada Yahudi. Bikadha wa kadha dirhaman. Dengan duit perak. Dengan duit perak. Ala ayagrisa nakhlan. Jadi beli berapa duit, tapi tak apa nak cukup. Tapi hak lebih tu Salman ni kena tanam pokok kepada Yahudi tu. Kalau hang nak bebas, hang kena tanam pokok, berapa pokok, duit sikit, nanti hang bebas. Faya'mala Salmanu fihi hatta yat'ama. Jadi Salman pun terimalah, tak apalah, tanam pokok. Tapi hebatnya Nabi tolong tanam. Nabi tolong tanam. Fagharasan Nabi SAW nakhlah. Nabi pun tanam juga kurma. Ada riwayat 299 pokok. Semua 300. Sepokok ditanam oleh Sayyidina Umar. Hak 299 pokok ni dia naik cukup cepat. Sehingga dilihat tak sampai 2 tahun membuah. Tapi sewaktu dia naik cepat, waktu kecil tu, Nabi pergi tengok dalam 299 tu naik elok. Hak satu pokok ni, hak sebatang pokok ni dia tak mau nak naik. Nabi kata lah, hang ni apalah tak mau nak naik. Sedangkan tangan Nabi itu berkat. Sayyidina Umar kata, ni bukan hak Nabi tanam, saya tanam. Tu Sayyidina Umar tu tangan kita je, bukan lagi tak naik rasa. Tu kata Sayyidina Umar tu, Sayyidina Al-Khattab. Jadi kata Sayyidina Umar, ni bukan Rasulullah tanam, saya yang tanam. Oh, hang tanam kau Umar. Nabi cabut balik, Nabi tanam. Bila Nabi tanam, maka semua para sahabat tengok hari ke hari tu, dia likan ni, hak Nabi tanam lain ni. Tapi tangan Nabi tak kata kat Umar, hang tangan saya Umar oi. Nabi tak kata gitu. Sebab Nabi ni dengan para sahabat Allah merelit. Sebab itu sahabat ni cukup sayang kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Kalau dengan para sahabat, Nabi tak ada kata no, semua yes. Kalau dalam bab peribadi, semua yes. Minta apa pun, susah tak pergi dia fikir lain lah. Ni Nabi. Kalau dengan hak Allah, tu lain lah. Tapi kalau lah hak biasa, termasuk Abu Sufyan tu. Termasuk Abu Sufyan, pak mentua Nabi yang ketika tu belum masuk Islam. 40 tahun berkeli dengan menantu. Masuk Islam 2 tahun wafat, meninggal. Kalau kita pergi Safa dan Marwah, habis sa'i di Marwah, ada pintu macam tu, keluar tu rumah pak mentua Nabi Abu Sufyan tu, tang tu lah. Tang tu lah. Okey. Jadi dia mai kat Rasulullah. Ya Rasulullah, dia kata mai, wahai Muhammad, anak aku tu duduk di Habsyah tu, di Eritrea tu, yang ikut kawan-kawan hang berhijrah tu, laki dia mati, laki dia murtad. Laki dia tinggal dia. Dalam bahasa Islam murtad lah. Yang nama Abdullah bin Jahash. Duduk di Eritrea tu, ikut semua para sahabat ni berhijrah, tak tahu dia murtad. Hang ambil dia budak yang bagus, anak aku tu segak. Dia pi semawa kat Nabi. Tu yang kata Nabi ni tak ada no. Ya. Kalau mai kat akhirat belum tentu. Kak Zidah cakap tu pi je. Kan? Ya. Kata Abu Sufyan ni, Muhammad, adik kepada Ramlah Ummu Habibah yang kata aku nak pergi menikah dengan hang tu, namanya Muawiyah. Budak ni cerdik, anakku aku tahu lah. Hang ambil lah, buat-buat suruh-suruh apa. Maka Nabi kata ya. Nabi buat dia sebagai penulis wahyu. Yang ketiga, Muhammad, kalaulah kau masuk Islam, hantar aku di depan, barisan depan. Aku nak jadi ketua kepada semua
askar-askar semua sahabat-sahabat hang tu, aku nak lawan balik musuh hak dahulunya aku jadi ketua, aku lawan hang. Nabi kata ya. Nampak? Hak ni dah nampak dah. Nabi ni tak ada no, semua ya. Betulan pengajian-pengajian kita lepas kita sebut, kalau susah macam mana pun Muhammad, nak makan tak ada apa, hapi kat kedai, ambil apa hang nak makan, lepas tu tulis, nanti ku pergi bayar. Kita boleh buat begitu kat taman sejati, taman Batang Gedung ni. Tak boleh buat tau. Inilah Nabi SAW. Dalam bab menikah ada juga riwayat yang lain. Raja Habasyah tu sendiri tulis surat kat Nabi di Madinah, Muhammad ni Ramlah Abu Sufyan, anak Abu Sufyan ni yang kata Abu Hubaibah ni, laki dia dah murtad. Aku takut dia terikut laki dia. Hang ambil lah buat bini. Nabi bersetuju, maka Raja Habasyah ni dia bayar 400 dirham. Dia bayar mas kahwin 400 dirham dan dia jadi wakil Rasulullah. Jadi Rasulullah ni dalam hidup Rasulullah, di antara yang Rasulullah rasa berjasa sangat, Raja Habasyah ni. Yang pertama dia layan sahabat-sahabat ni berhijrah ke Habasyah sebelum ke Madinah. Yang kedua mengenai isteri Nabi Ramlah bin Abu Sufyan. Sebab itu apabila Raja Habasyah ni wafat, Sayyidina Jibril turun mai habang, Rasulullah semayang jenazah ghaib di Madinah. Jenazah ghaib di Madinah. Qala illa nakhlatan wahidah qarasa Umar. Semua ditanam oleh Nabi melainkan sepokok kurma saja yang ditanam oleh Umar. Fahamalatin nakhlu min amiha. Di sini disebut jelas, hak ditanam oleh Nabi tahun tu juga berbuah. Hebatlah. Sepatutnya 2 tahun, 3 tahun. Tahun tu juga berbuah. Falam tahmil nakhlah, tapi hak ditanam oleh Sayyidina Umar tu tak larat naik. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah pun kata, wa ma sya'nu hadin nakhlah. Apalah ada jadi kepada pokok kurma ni? Faqala Umar, lalu Rasulullah, Sayyidina Umar kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ana gharastuha. Yang tanamnya aku, hak satu pokok ni bukan kamu. Hak tanamnya aku. Fa naza'aha Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun cabut balik kurma hak ditanam oleh Sayyidina Umar. Fa gharasaha, Nabi tanam, fahamalat min amiha, dan kurma tu pada tahun tu juga dia berbuah. Ini di antara hadis Nabi SAW, selain daripada nak cerita tanda kenabian Nabi, tapi nak cerita juga keberkatan Nabi SAW dan kehidupan Nabi bersama dengan para sahabat. Nanti insya-Allah kita sambung lagi hadis-hadis yang lain dan juga tajuk-tajuk yang lain untuk kita kenal siapa Nabi kita yang kita sebut kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Habis raya Aidilfitri, mai haji. Ilmu Rasulullah. Habis dah raya Aidilfitri sebulan dah Syawal, mai Zulkaidah. Orang Arab pakat balik, mai duduk balik. Zulkaidah ni Zulkaidah. Dulu Arab hanya kenal bulan-bulan Muharram ni, Muharram, Rejab, Zulkaidah, Zulhijjah. Hal lain tak kenal. Bila datang Nabi baru kenal. Dengan Muharramnya, sebab Nabi suka puasa 10 Muharram tu. Kalaulah kamu puak Yahudi, kamu puasa sebab ingat kemenangan Nabi Musa, aku lebih berhak puasa daripada kamu. Rabiul Awal sebab kelahiran Nabi. Rejab Isra' Mi'raj. Sya'ban palihan kiblat. Ramadan lagi hebatlah. Mai Syawal kita beraya. Kemudian ada puasa 6, mai Zulkaidah. Habis Zulkaidah, mai Zulhijjah pula. Habis Zulhijjah, mai Muharram pula. Bermakna sepanjang hidup kita dengan ilmu Nabi SAW. Nabi yang dipilih, tuan-tuan, walaupun Isra' Mi'raj kita nampak Nabi jumpa dengan Allah, dapat hadiah sembahyang. Kita sebut macam tu lah. Tapi kita lupa dapat 50, turun jumpa Nabi Musa, naik pula, turun, naik pula, turun, naik pula, turun. Nabi Musa pun tak boleh tengok Allah. Nabi kita 9 kali naik turun bertemu dengan Allah. Yang paling kita harap, bila kita masuk dalam kubur, Nabi tu mai. Malaikat muka dah kita tanya, apa yang kamu nak kata kepada lelaki ni? Kalau munafik dengan kafir, debat tak tahu. Sebab itu kita, tuan-tuan, bila Nabi tak ada, ulama lah pewaris Nabi. Cuba hari ni tanya diri kita, siapa ulama aku? Sebab Nabi tak ada,
ulama lah orang Nabi. Tanya orang. Aku dalam hidup-hidup aku peringkat Malaysia, siapa ulama aku? Peringkat Malaysia. Kalau Kedah, siapa ulama aku? Pernah pergi jumpa ke? Ulama saya, tok guru saya. Hang pernah pergi jumpa ke? Mai tok guru hang Arab mai sini pun nak salam malu. Sikit anak tuan ni, Syekh bila sebut kata pengarang kitab tafsir Ahkam, Syekh Ali Subuni yang mai dulu sini. Tua daripada Syria yang kena halau. Saya masa pergi Syria, tok guru kata kitab lain payah dapat Syria ni. Jangan lupa nah beli kitab Sofa Tafsir yang dikarang oleh dia. Ni hari ni sampai lagi seorang daripada Syria. Namanya ialah Syekh Mustafa Bura. Yang saya mengaji khatam kitab Asbah wa Nadhair. 29 hari bulan ni buat kat Insaniah. Tu jangan tuan-tuan kutubah pakai pedang. Tak tidur dah. Tu Syria. Biasa ngajak macam biasa. Nak balik dengan kita pun atas van pun semua. Kita duk bayar duit 25 duit pun semua tu. Tapi ulama alim. Nama dia adalah Syekh. Kitab yang dikarang hebat adalah kitab Fiqh Manhaji Syekh Mustafa Bura. Ni semua ni adik-beradik keturunan, termasuklah mereka berguru dengan Syekh Badruddin Al-Hasani, seorang ulama Syam yang hebat dari sudut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi Syekh Abdul Naka. Dia satu ketika bila sebut, ni aku nak pergi ke Serang Pelacong. Orang pekat terkejut lebih. Mereka mengajak ramai. Bukan macam kita. Aku nak pergi bagi duit. Orang pekat senyap lebih. Aku nak pergi bagi duit kat Serang Pelacong, kat geng-geng pelacong, termasuk ibu ayam. Akhirnya seorang anak murid angkat tangan. Syekh tak payah pergilah. Bagi saya. Syekh abang nak kata apa. Sebab mereka sana di Syria, yang kerajaan takut adalah tu imam ataupun ustaz. Sebab bila orang bagi, ahli khairat, orang kaya bagi duit, dia akan cari orang miskin, anak qaryah dia. Hebat. Tu yang kata Syria. Dia tahu sebenarnya miskin. Kita ustaz main mengajak masjid. Tok imam tak mahu tak pergi, kata tok imam pula. Kan? Balik kena kat Zubaidah, balik tidur dengan bini. Depa tak. Depa tak. Balik pergi cari tempat orang budak-budak hak lepak, pergi menyembang. Tempat orang tua-tua duk menyembang, pergi menyembang. Sebab macam tu. Sebab itu rakyat macam ni kenapa? Dan dihalau daripada Syria bukan kerana politik, kerana pengaruh banyak. Jadi Syekh Badruddin Hasani ni, bila dia nak pergi, anak murid dia kata, jangan pergi. Saya yang pergi, mewakili Syekh. Syekh nak suruh buat apa? Bagi kat duit pokok pelacok tu, termasuk ibu ayam. Habak kata, Syekh yang bagi. Syekh pesan, Syekh bagi kat hampa ni tahu, sebab hampa tak ada duit. Tu hampa cari dengan kerja yang haram. Moga duit Syekh bagi sikit ni, hampa boleh bertobat balik. Pakat menangis habis. Esok pagi subuh penuh dengan pokok pelacok main sembahyang. Hei, bukan dia. Orang di Arab memang macam tu. Termasuk menjadi guru yang ke-20. Habis dia mengajak, dia pergi kelab malam. Dia pegang mikrofon, tuan-tuan, saya nak cakap 5 minit. Takutlah kepada Allah. Kita nak mati. Walaupun orang maki dia pong. Kita boleh buat itu banyak. Tak boleh buat. Keluar daripada masjid, pergi hanya setakat sekolah patah perai je lah. Kan? Kawan dengan budak-budak balik. Lepas tu kuliah maghrib kan. Lepas tu makan-makan, pergi kat patah perai. Ulama-ulama bukan macam tu. Cuma kita Sungai Tani kan, bandar yang sosial teruk dalam Malaysia. Dulu masa kami masa saya muda, saya Khairul semua dengan unggas, dengan kita kata NGO. Allah sebut saja stesen bah lama tu. Mengandung lah tu, pergi cari pelanggan ni. Stesen kita kata terik kereta api tu, Allah. Duk. Tu tik gam. Pergi duk salam. Amboi tangan sejuknya. Itu. Tu titik gam tu. Amboi tangan sejuknya. Bukan-bukan tu. Wih. Pakai kepiah. Ustaz ke ni? Ustaz nak mai tengok. Awak lah buat lagu ni. Tak apa Ustaz. Bukan curi. Gam baru RM7. Tak buat lagu ni lagi teruk. Hak arak tu sama telah. Tapi hebat dulu. Kalau tangkap macam mana pun budak-budak ni, kita ada kerjasama dengan polis.
Kerja sama dengan polis. Polis bagilah letak dalam penjara tu, bagi tarbiyah Ustaz. Esok majlis agama baru mai. Dan ni polis pun tak mau dah sebab majlis agama pun tak layan. Depa pun kira pukul 4 petang balik dah. Kira mungkin pagi, lepas tu 4 petang. Malam budak-budak tu ni. Tu tak kira lagi kita petang merdeka tuan. Petang merdeka. Allah. Dekat rumah kampung Khairun, tanya Khairun, tahu saja. Kita duk pelekoh kat pantai, dia balik buat kerja tengah jalan. Ni sini. Tak usah kira lagi ni. Masa unggah pergi nu. Pergi kita kata Langkawi. Panggil Tok Imam tak mau. Saya tak mau habang tapi saya habang apilah kawasan Kelebang. Haknya Malaysia kawasan Kelebang tu. Tok Imam tak mau. Kita panggil esko turun, panggil majlis agama turun apa semua, baru depa turun. Tok Imam pun pi. Server cafe. Server cafe ni tuan-tuan, dia bukan boleh ada pintu, dia kena ada tirai. Salah kalau ada pintu. Pipi ada tirai. Tok Imam tu, tang ni kan nak buat ni, tang ni kan. Tok Imam nak tengok, teman nak tengok, tarik khap. Budak Melayu, 2 orang, 2 beradik, kembar, duduk atas pentas, angkat seluar, rondeh seluar, angkat seluar. Tok Imam tu, apa Tok Imam oi? Hak ni Kelebang. Hak ni Kelebang. Hak tu kerja teruk kat ustaz dengan Tok Imam tu. Betul masa saya duduk muda dengan Khairun tu, kita duduk sebut ni. Tok Imam, ustaz-ustaz ni, dia kena ada ni. Ni. Tahu kawasan dia, qariah dia besar mana? Map ke apa ke ni kawasan ni. Qariah ada berapa surau? Pi tanya Tok Imam. Kawasan ni, kampung ni, Tok Imam, surau ni, anak-anak muda Tok Imam hak kampung ni, depa duk melepak tang mana? Nak pergi cari Maggi dengan roti Mary pergi menyembang. Belah sidam ibarat tu. Belah sidam. Sebab itu tuan-tuan, kalau kata Masjid Sidam, kalau saya balik daripada jauh, tak kira apa, tak kira mana. Kalau kita kutubah, depa seronok. Yang pertama tak mengantuk, yang kedua cepat habis. Sebab apa? Sebab kita rapat dengan depa. Sebab kita rapat dengan depa. Pi menyembang dengan budak-budak tu. Ada kawan sikit, hang boleh tak mengajak alik bata? Depa mau tuan. Bila duk mengajak alik bata ni orang lalu buat main roti menggali, roti Mary. Anak-anak muda sebenarnya kena macam tu. Tapi kita tak ada tenaga. Tak ada tenaga. Kalau kita duk harap kat masjid, depa bukan nak main masjid. Hak main masjid ni esok lusa mati je lah. Termasuk saya lah, tak kita kasar pula haji lah. Haji tak patut senyum langsung ni. Dah hak depa tu, kita kena pi kat depa. Hak tu sepatutnya kena buat. Tak maaflah saya ambil masa sikit malam ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam pengajian kita yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatana kutra unsa wa dzakar. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.